hasil perak, koma buntu, teman bantu. Dengan tajuk pada pagi ini adalah berkaitan tentang bantuan yang disalurkan oleh kerajaan, iaitu sumbangan tunai rahmah. Untuk makluman semua, program ini merupakan inisiatif yang diambil bagi menyokong pendekatan hasil yang diasaskan oleh CEO juga FB Live. Untuk sebarang pertanyaan boleh diajukan di ruangan chat ataupun di chat box dan soalan akan dijawab di akhir program ini. Baiklah, untuk membincangkan dengan lebih lanjut kita pada hari ini bersama-sama dengan saya merupakan dua orang pegawai daripada bantuan khas kerajaan, iaitu Encik Muhammad Safwan bin Muhammad Rusdi dan juga Encik Syedatul Najrah bin Muhammad Nasaruddin. Apa khabar? Selamat datang. Baik. Baik. Sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang akan InsyaAllah. dikemukakan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, rata-rata ramai yang di luar sana telah pun mengetahui apakah itu sumbangan tunai rahmah, iaitu sumbangan tunai rahmah yang disalurkan oleh kerajaan Sabah tahun. Rasanya ramai daripada kita dah mengetahui tentang bantuan-bantuan yang disalurkan. Tapi paling dekat dengan pemohon ataupun di luar sana, rakyat Malaysia mengetahui tentang BRIM. Lebih dekat dikenali sebagai BRIM, bantuan sehari hidup adalah bantuan pihak rakyat. Adakah ia sama seperti bantuan-bantuan sebelum ini dengan bantuan sumbangan tunai rahmah? Bolehkah Encik Safwan terangkan dengan lebih lanjut? Silakan. Terima kasih Puan Nadia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Nadia kerana sudi menjemput kami untuk ke program Koma Buntu Teman Bantu sesi kali ini. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang turut mengikuti program ini melalui platform yang telah disediakan oleh pihak penganjur bagi kami menerangkan serba sedikit berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah bagi tahun 2024. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum juga, STR ini adalah bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun 2023. Dan program ini akan diteruskan bagi tahun 2024 di mana penambahbaikan juga telah dilakukan oleh kerajaan di mana bantuan ini akan ditambah baik untuk membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan, terutamanya golongan B40. Jadi dengan bantuan yang telah diperkenalkan ini, semoga dapatlah mengurangkan beban mereka yang tidak berkemampuan. Okey, baiklah. Sebenarnya bantuan sumbangan tunai rahmah ini adalah bantuan-bantuan yang sering kerajaan salurkan kepada rakyat Malaysia. Okey, baiklah. Banyakkan mereka telah pun memohon ataupun tidak mengetahui tentang sumbangan tunai rahmah. Tapi ramai yang ingin mengetahui apakah siapakah yang layak untuk menerima bantuan ini. Adakah golongan bermana yang mampu ataupun boleh melayakkan diri mereka untuk memohon bantuan sumbangan tunai rahmah? Okey, terima kasih Puan Nadia untuk soalan tersebut. Pemohon yang layak untuk menerima STR 2024 ini adalah sekiranya memenuhi syarat tiga kategori utama, iaitu kategori yang pertama adalah isi rumah, yang kedua adalah kategori warga emas tiada pasangan, dan kategori yang ketiga adalah kategori bujang atau ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai tanggungan. Okey, untuk kategori isi rumah yang pertama itu adalah yang berkahwin, anak yang masih belajar dan memiliki pendapatan kurang dari RM5,000. Untuk kategori yang kedua, warga emas tiada pasangan umur 60 tahun ke atas dan memiliki pendapatan di bawah RM5,000. Kategori yang ketiga adalah kategori bujang atau ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai tanggungan. Pemohon yang berumur 21 tahun sehingga 59 tahun dan memiliki pendapatan di bawah RM2,500 layak menerima untuk bantuan STR inilah. Untuk individu yang berumur 21 tahun dan ke atas yang masih belajar sepenuh masa di mana-mana IPTA ataupun IPTS, individu ini perlu berada di bawah tanggungan ibu bapa mereka lah, kerana mereka tidak dibenarkan untuk memohon sebagai individu bujang. Okey, baiklah. Untuk kategori sumbangan tunai rahmah ini bermaksud ada tiga kategori lah. Kategori pertama adalah
pertama adalah isi rumah, kedua adalah warga emas yang tiada pasangan, dan ketiga adalah kategori bujang. Ini bermaksud untuk kategori umur 21 tahun ke atas, dan juga dia pelajar sepenuh masa, perlulah di bawah taman ibu bapa, betul Puan Nata? Ya, betul, benar. Okey, baiklah. Okey, rata-ratanya dalam kategori ini ramai yang boleh memohon untuk bantuan sumbangan tunai rahmah. Tapi siapakah yang perlu membuat permohonan STR ini sebenarnya untuk tahun 2024? Boleh Encik Safwan terangkan lebih lanjut. Okey, baik. Terima kasih Puan Nadia untuk soalan yang paling famous kali ini. Selalunya kalau dekat kaunter pun memang pemohon datang, pemohon akan tanya kat kita, permohonan ni perlu buat permohonan baru ke ataupun kemas kini. Jadi kita nak bezakan dua tu, kita perlu buat semakan dalam sistem dulu lah. Jadi kalau pemohon datang, kita akan ambil nombor IC mereka ataupun pasangan mereka, kita akan semak dalam sistem. Sebagai contoh untuk permohonan baru, bila kita nak detect dia permohonan baru, kita perlu masukkan nombor IC, semak, dia akan keluar paparan tiada rekod. Bermaksud bila tak ada rekod ni ada dua sebab lah. Sebab yang pertama, mereka memang tak pernah mohon. Bagi tahun 2023 tak pernah mohon. Jadi mereka ni adalah kategori permohonan baru. Lagi satu sebab adalah mereka ini pernah mohon, tetapi permohonan mereka ini adalah tidak lulus bagi tahun 2023. Jadi mereka untuk tahun 2024 perlu buat permohonan baru semula. Itu untuk kategori permohonan baru lah. Untuk kategori kemas kini permohonan, sama juga proses dia, kita akan semak dalam sistem SCR, di mana bila kita masuk nombor IC pemohon ataupun pasangan, wujud rekod. Jadi bila wujud rekod, pemohon yang ada perubahan status kahwin ke ataupun penambahan anak ke, perubahan pendapatan ke, mereka perlu buat kemas kini permohonan. Tetapi sekiranya tiada perubahan, pemohon ada option lah sama ada untuk buat kemas kini juga ataupun tak perlu. Tetapi had maksimum hanya kepada 3 tahun saja. Ini bermaksud sekiranya pemohon itu tidak pernah mengemas selama 3 tahun, perlulah mengemas dokumen. Betul, dia perlu kemas kini semula. Kalau tak mengemas apa yang akan jadi? Kemungkinan data tu kita tak bawa ke tahun semasa lah. Baiklah. Jadi penonton di luar sana perlulah mengemas permohonan anda untuk melayakkan anda menerima bantuan sumbangan tunai rahmah. Okey, rasanya ramai di luar sana ingin mengetahui ataupun belum mengetahui tentang tarikh ataupun bila tak pendaftaran STR ini bermula. Boleh Puan Nata terangkan? Okey Puan Nadia, untuk makluman semua, permohonan STR 2024 telah pun bermula pada 1 November 2023 dan permohonan ini akan berterusanlah sehingga sepanjang tahun ini. Tetapi pemohon disarankan untuk membuat permohonan baru atau kemas kini permohonan mereka sekiranya ada perubahan pada bulan November tahun ini. Okey, apa akan terjadi sekiranya saya ataupun penonton di luar sana yang tidak membuat permohonan pada tahun 2024 untuk STR ini? Apakah yang akan berlaku? Mungkin tidak lulus ke ataupun bagaimana? Okey, seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi, permohonan STR 2024 ini memang berlangsung sepanjang tahun dan pemohon boleh hadir pada bila-bila masa ke kaunter STR yang berdekatan dengan mereka. Bagi pemohon yang sedia ada dan mempunyai perubahan maklumat seperti status perkahwinan, jumlah pendapatan dan tambahan anak, amatlah digalakkan untuk membuat permohonan baru dan kemas kini permohonan mereka dalam bulan 11 ini. Okey, ini bermaksud anda di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, perlulah mendaftar ataupun mengetahui lebih lanjut tentang permohonan sumbangan tunai rahmah pada tarikh-tarikh yang ditetapkan. Jadi Puan Nata dan Cik Safwan sarankan kepada di luar sana untuk hadir pada bulan November inilah. Betul. Okey, sekiranya tidak sempat kaunter dibuka sepanjang tahun untuk tahun 2024. Betul. Okey, baiklah. Rasanya kita perlu berehat sebentar dan bertemu kembali selepas ini. Bertemu kita kembali dalam segmen sama Koma Buntu Teman Bantu. Okey, baiklah, rasanya ramai orang telah mengetahui tentang sumbangan tunai rahmah dan seluruh rakyat Malaysia pun rata-rata memang memohon bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Okey, kita faham bagaimana pemohon di luar sana ingin memohon bantuan sumbangan tunai rahmah. Tetapi bagaimanakah cara ataupun bagaimanakah orang di luar sana untuk memohon bantuan sumbangan tunai rahmah ini? Boleh Cik Safwan terangkan? Okey. Untuk permohonan STR 2024, macam tadi saya dah explain macam mana kita nak bezakan permohonan baru dan juga kemas kini. Jadi pemohon pula kena tahu macam mana nak buat permohonan. Jadi untuk buat permohonan ni kita sediakan dua cara lah. Satunya secara atas talian.
ataupun kata mudahnya online lah. Hmm. So bila kita buat online ni, pemohon boleh buat online, kemas kini boleh buat online ataupun permohonan baru pun boleh buat online. Cuma beza dia kalau permohonan baru, kalau di dalam sistem, pemohon boleh terus ke website rasmi STR, di mana dalam website itu akan ada menu untuk permohonan baru. Jadi permohonan baru just klik saja button tu, kita terus akan keluar paparan borang untuk pemohon isi. Kat situ pemohon kena isi maklumat pemohon, pasangan, maklumat anak jika ada, dan juga perlu sertakan dokumen sokongan. Kena upload lah. Tapi dokumen sokongan tu satu dokumen maksimum 3 MB. Maksimum 3 MB. Kalau Maksimum melebihi 3 tidak MB. boleh di-upload lah. Dia tidak akan berjaya lah. Okey, baiklah. Dan pastikan juga dokumen tu jelas untuk kita buat semakan. Dokumen yang bagaimana diperlukan? Sekiranya contoh kad pengenalan, adakah gambar di bahagian depan sahajakah ataupun perlu dua-dua muka depan dia ke macam mana? Sebaiknya depan belakang. Depan belakang. Ya. Bukan gambar orang kata ada separuh tu ada hantar gambar orang kata gambar kahwin lah, itu tak perlulah. Itu bukan. Dokumen Kalau bukti perkahwinan tu kita perlu dengan CJ perkahwinan. Okey, sijil perkahwinan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan menghantar gambar kahwin anda, perlulah menghantar dokumen seperti sijil kahwin dan apa-apa dokumen yang diperlukan oleh sumbangan tunai rahmah untuk berkaitan tentang sumbangan tunai rahmah. Okey, baiklah, ada penerangan yang lebih lanjut tentang permohonan secara manual. Okey, untuk permohonan secara manual, pemohon boleh hadir ke lembaga hasil ataupun ke pusat transformasi bandar yang berhampiran dengan pemohon lah. Jadi untuk permohonan hantar secara manual, kita kena ikut waktu operasi tempat lah. Macam kalau di lembaga hasil, kita akan buka waktu pejabat 8 sampai 5 petang, di mana pusat transformasi bandar pula dia bergantung kepada pusat transformasi bandar negeri tersebut. Kalau macam di Ipoh ni, di Perak, kita buka 8 pagi sampai 9 malam. Oh, ada Untuk sampai hari pukul Isnin 9 sampai malam hari lah. Jumaat lah. Kalau Okey. Sabtu Ahad kita buka 8 pagi hingga 5 petang. Tapi itu bergantung kepada pusat transformasi bandar tempat tersebut lah. Ada yang buka sampai pukul 9 malam, ada yang buka sampai pukul 5 petang. Okey, Itu baiklah. bergantung kepada mereka. Ini bermaksud sekiranya pemohon di luar sana ingin menghantar dokumen ataupun membuat pertanyaan di kaunter STR, bolehlah hadir di mana-mana cawangan ataupun di mana-mana pusat transformasi UTC, sama ada di seluruh Malaysia. Jangan ingat hanya ada di segelintir saja, tetapi lembaga hasil mempunyai rangkaian di setiap pelosok negeri. Okey, baiklah. Apakah dokumen yang diperlukan ataupun sebenarnya asas dokumen yang sebenar-benarnya untuk pemohon itu menghantar dokumen? Adakah dia perlu menghantar dokumen original ataupun hanya fotostat sahaja? Boleh Puan Natah terangkan dengan lebih lanjut kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Okey, saya akan sebenarnya pemohon perlu hantar salinan sahaja, tak perlu hantar dokumen asal. Okey, salinan dokumen sokongan yang perlu diberikan ataupun disertakan semasa membuat permohonan adalah seperti sijil perkahwinan bagi mereka yang berstatus kahwin, sijil kematian pasangan bagi mereka yang berstatus kematian pasangan, sijil perceraian dan juga sijil deklarasi mutlak bagi mereka yang berstatus cerai, dan juga kad OKU untuk pemohon yang kurang upaya. Untuk dokumen pasangan pula, pemohon perlu sertakan salinan MyKad pasangan untuk yang pasangan berwarga negara Malaysia. Dan sekiranya pasangan bukan warga negara Malaysia, pemohon perlu sertakan salinan pasport, visa ataupun pas sepadan pasangan. Untuk dokumen anak, pemohon perlu sediakan salinan sijil lahir anak, MyKad atau MyKit anak. Dan bagi mereka yang mempunyai anak angkat, pemohon perlu sertakan salinan sijil daftar anak angkat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi sesiapa yang ingin membuat penambahan anak yang masih belajar di universiti sepenuh masa, pemohon perlu melampirkan salinan surat tawaran belajar anak bagi melayakkan mereka untuk berada di bawah tanggungan pemohon. Okey, baiklah. Sekiranya pemohon itu contoh bukan warga negara Malaysia, tetapi pasangan ataupun dia punya permohonan adalah warga negara, mereka masih boleh memohon untuk bantuan. Ya, betul. Sebab kita bagi permohonan ni dibuka untuk mereka yang warga negara Malaysia saja. Jadi sesiapa yang ada pasangan bukan warga negara Malaysia, yang pemohon tu warga negara Malaysia boleh memohon. Tapi kena bagi dokumen lah.
Dokumen seperti Seperti yang saya visa cakap yang tadi. pasal Ya, tadi. betul, Okey, baiklah. Okey, sekiranya mempunyai anak angkat pula, mereka perlu melampirkan dokumen JPN lah. JPN anak angkat yang disahkan. betul. Kalau contohlah, setahu saya, ada juga pemohon yang menghantar dokumen seperti sijil perceraian tapi belum dapat sijil perceraian, boleh ke mereka membuat sesuatu ataupun bagaimana? Untuk yang status baru berpisah lah kiranya kan bercerai, sekiranya berpisah secara mahkamah, mereka perlu ada dokumen sijil deklinasi mutlak. Sekiranya masih contohlah awal baru berbincang kan, jumpa pergi buat kaunseling semua tu, kami tak galakkan bagi dokumen tu. Memang tak kira sah lah kiranya. Okey, tidak dikira sah lah. Jadi yang sah tu adalah daripada Jabatan Pendaftaran Negara ataupun daripada Jabatan Agama Islam lah. Ya, betul. Okey, baiklah. Okey, rata-rata ramai juga yang mengetahui tentang dokumen yang dikemukakan. Apa yang akan terjadi sekiranya tiada dokumen ataupun tiada maklumat yang ingin mereka hantar kepada pegawai bantuan tunai rahmah? Okey. Boleh terangkan? Pemohon perlu sertakan dokumen kerana ia amat penting dan juga permohonan ini sertakan dokumen tu untuk permohonan baru dan juga kemaskini permohonan. Contoh kalau pemohon tu ada tukar status dari status bujang ke kahwin ke ataupun kematian pasangan ke, atau ada juga nak menambah tanggungan yang belajar sebelum masa ataupun anak yang baru lahir. Jadi sebagai contohlah ya Penadia, pemohon mengisi borang ada 5 orang anak. 4 orang masih bersekolah. 1 orang anak masih belajar sepenuh masa di universiti. Tetapi pemohon tidak kemukakan salinan surat tawaran belajar anak yang belajar dekat universiti tu. Anak tersebut berisikolah untuk tidak layak sebagai tanggungan. Okey, tapi kalau pemohon di luar sana mempunyai 8 orang anak, bagaimana pula? Untuk tahun ini STR 2024 permohonan hanya melayakkan 5 orang anak sahaja. 5 orang anak sahaja. Jadi sebab itu kelulusan seperti Encik Safwan sebutkan tadi hanya 5 orang yang paling maksimum lah. Okey, baiklah. Okey. Rata-ratanya ramai di luar sana ingin mengetahui jumlah bayaran STR ini. Berapakah jumlah bayaran asas STR yang akan diterima oleh penonton di luar sana? Boleh Encik Safwan terangkan? Untuk jumlah yang akan dapat oleh pemohon STR 2024, seperti paparan yang kalau pemohon boleh lihat, penonton dan penonton boleh lihat di skrin. Untuk jumlah kelayakan, dia ada 3 kategori lah. Ada isi rumah, warga emas dan juga bujang. Untuk kategori isi rumah ada 2. Yang pertama adalah kategori isi rumah pendapatan bawah RM2,500. Bagi mereka yang tidak mempunyai anak, jumlah kelayakan adalah RM1,000. Bagi mereka yang mempunyai anak seorang atau 2 orang, kelayakan adalah RM1,500. Bagi mereka yang mempunyai anak 3 hingga 4 orang anak, kelayakan adalah sebanyak RM2,000. Bagi mereka yang mempunyai anak 5 dan ke atas, termasuklah yang 8 orang anak tadi, mereka akan dapat RM2,500 sahaja. Bagi kategori isi rumah, RM2,501 hingga RM5,000. Bagi mereka yang tidak mempunyai anak, jumlah kelayakan adalah RM500. Bagi mereka yang mempunyai anak seorang hingga 2 orang anak, kelayakan maksimum adalah RM750. Bagi mereka yang mempunyai anak 3 hingga 4 orang anak, kelayakan adalah RM1,000. Bagi mereka yang mempunyai anak 5 dan ke atas, RM1,250. Ini bagi kategori isi rumah. Bagi kategori warga emas yang tiada pasangan, umur 60 tahun dan ke atas, pendapatan bawah RM5,000, jumlah kelayakan adalah sebanyak RM600. Manakala bagi kategori bujang, pendapatan RM2,500, berumur 21 tahun hingga 59 tahun. Maksudnya kalau kat sini umur 20 tahun belum boleh mohon lagi. Kalau dia tak belajar lah. Jadi dia tak boleh mohon lagi. Oh, okey. Jumlah yang mereka akan dapat RM350. Okey, saya lihat tadi dalam paparan skrin, untuk pendapatan RM5,000 dan ke bawah itu, pendapatan tu perlulah dicampurkan ataupun bagaimana? Boleh Cik Safwan terangkan? Okey, untuk pendapatan tu kita akan kira isi rumah, pemohon dan pasangan. Itu kiraan dia. Kiraan kasar ke ataupun bagaimana? Kiraan kasar saja. Kiraan kasar. Ini bermaksud sekiranya pemohon di luar sana, pasangan dan pemohon itu mempunyai kerja, perlulah meletakkan jumlah pendapatan kasar di ruangan jumlah pendapatan. Betul. Okey, baiklah. Bagaimanakah kaedah bayaran STR dilaksanakan? Boleh Cik Safwan terangkan? Baik.
Untuk kaedah pembayaran masih sama seperti pada tahun 2023 di mana kita akan ada pembayaran secara terus ke akaun bank pemohon ataupun pasangan dan juga secara penunaian di kaunter BSN. Jadi mereka yang ada akaun bank pemohon ataupun pasangan, bayaran akan terus kredit ke dalam akaun mereka lah. Bagi mereka yang tidak mempunyai akaun bank ataupun yang mempunyai masalah dengan akaun bank berstatus gagal kredit, mereka boleh terus pergi ke kaunter BSN untuk penunaian. Ini bermaksud sekiranya pemohon di luar sana tidak mempunyai akaun bank, mereka boleh buat tuntutan di bahagian cawangan BSN yang berdekatan lah. Betul. Okey, ramai tak segelintir daripada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mempunyai rekod ataupun tidak mempunyai akaun bank? Setakat ini yang tidak mempunyai akaun bank tidak banyak macam yang ada akaun bank lah. Cuma kekeliruan bila mana pemohonnya suami tetapi duit tu nak masuk kepada pasangan isteri. Jadi pemohon tu isi maklumat akaun bank dia adalah maklumat akaun bank isteri. Jadi kat situ akan berlakunya gagal kredit lah. Sebab nama penerima dan nama akaun bank tu tak sama. Sebaiknya perlu meletakkan dua-dua akaun bank ataupun salah seorang sahaja? Betul. Perlu letakkan dua-dua lah. Ya, sebaiknya letak dua-dua. Sebaiknya meletakkan dua-dua. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak punya akaun bank, tidak harus meletakkan nombor akaun bank, tapi boleh buat penunaian di kaunter cawangan BSN yang terdekat. Tapi sekiranya ada, perlulah meletakkan di dua-dua bahagian, iaitu di pemohon dan juga pasangan. Jangan ada kekeliruan ya. Okey, baiklah. Bilakah tarikh pembayaran yang akan dilaksanakan oleh STR 2024? Sebab sekarang ni masih lagi 2023. Lepas tu kita dah buat permohonan pada tahun 2024. Jadi sama ada pembayaran tu dilaksanakan pada tahun ini ataupun bila? Boleh Puan Natrah terangkan? Okey, Puan Nadia, untuk tarikh pembayaran seperti sedia maklum adalah mengikut kategori dan juga mempunyai 4 fasa. Dan saluran pembayaran ini akan diberikan secara berperingkat lah. Dan sama macam tahun 2024 lah Puan Nadia, 4 fasa. Tetapi bulan saja yang berbeza. Okey, untuk tahun 2024 bermula fasa satunya adalah bulan Februari. Fasa kedua adalah bulan April dan fasa ketiga adalah dijangkakan pada bulan Ogos 2024 dan fasa terakhir adalah fasa keempat pada bulan November 2024. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, tarikh pembayaran ini adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa ya. Untuk sebarang pertanyaan, pemohon boleh melayari website atau apps seperti yang disebut oleh Encik Safan sebentar tadi, atau boleh telefon terus ke talian am seperti yang tertera di skrin. Okey, baiklah. Tarikh pembayaran tu mengikut fasa, 4 fasa lah. Jadi kalau kelulusan itu dibuat, maka mereka boleh menerima bantuan melalui 4 fasa. Ya. Tak pernah mereka tidak menerima fasa-fasa tersebut. Mungkin salah satu saja ke ataupun mereka akan terima secara 4-4 tu? Seperti yang saya katakan tadi, memang ikut kategori. Sebabnya ada kategori lulus isi rumah, ada yang lulus kategori bujang. Jadi ada yang lulus kategori bujang, contohnya untuk tahun 2023 tak ada dapat 4 fasa. Jadi sebab itu kita akan bagi tahu melalui pemberitahuan daripada berita dan juga surat. Kita akan hantar ke rumah melalui alamat yang telah mereka isi dalam borang permohonan untuk kita maklumkan dekat mereka fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 berapa jumlah yang mereka akan terima. Ya. Tetapi tarikh itu tidak diberitahu ya, lah. belum. Buat masa sekarang belum lagi. Sebab ramai orang di luar sana tu nak tahu tarikh dia. Bila kita nak tahu tarikh tu, itu yang kita tunggu-tunggu. Menanti-nanti pembayaran tu. Bilalah tarikh nak masuk, bilalah bayaran tu nak masuk. Kami pun belum tahu lagi. Oh ya ke? Okey, baiklah. Kena tunggu announcement lah baru mengetahui tarikh-tarikh tersebut. Betul. Okey, baiklah. Apakah perbezaan di antara bantuan sumbangan asas rahmah dengan sumbangan tunai rahmah? Rasanya ramai orang keliru ataupun tidak mengetahui sebenarnya asas rahmah dan tunai rahmah itu bagaimana dan cara dia bagaimana. Boleh Encik Safwan terangkan dengan lebih detail kepada tuan-tuan dan puan-puan? Okey, itu soalan yang agak bagus juga. Okey, untuk bantuan asas rahmah ataupun kita panggil SARA lah. Paling senang kita sebut SARA lah. Kat kaunter pun orang akan tanya, saya nak mohon bantuan SARA. Jadi permohonan SARA ni bukan di kaunter STR sebenarnya. Jadi untuk sumbangan asas rahmah,
Bantuan inilah bantuan baru yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2023. Jadi fokus pertama mereka adalah bagi golongan miskin tegar dan miskin, di mana bayaran ni akan dibuat secara tanpa tunai. Kredit terus ke dalam IC pemohon ataupun penerima lah. Jadi untuk tahun 2023 bayaran yang akan dapat sebanyak RM600, di mana RM100 akan dibayar setiap bulan lah sepanjang 6 bulan. Bermula pada bulan Jun sampai bulan Disember. 6 bulan lah sampai hujung tahun dah itu. So, jadi untuk tahun 2024, bantuan SARA ini telah diperluaskan oleh kerajaan kepada semua penerima STR 2024. Tetapi kalau macam tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, dia ada kategori lah. Kalau dalam kategori yang tadi puan-puan boleh nampak, untuk penerima STR 2024, kategori isi rumah, bujang, warga emas cari pasangan yang tersenarai dalam kategori miskin atau miskin tegar dalam rekod data IKASih. IKASih ni maksudnya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka akan terima bantuan sebanyak RM1,200, di mana pembayaran adalah sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Bermula Januari hingga Disember lah. Manakala bagi mereka yang tidak tergolong dalam kategori miskin atau miskin tegar, mereka akan bagi isi rumah mereka akan dapat RM300. Manakala bujang atau warga emas cari pasangan, mereka akan dapat RM150 setahun. Ini semakan ni boleh dibuat di mana Encik Safwan? Okey, untuk semakan SARA ni kita boleh semak dalam sistem SAR. Cuma permohonan untuk SARA ini untuk melayakkan permohonan layak SARA ini, mereka perlulah membuat permohonan dengan IKASih dahulu. Oh, IKASih. Ya. IKASih ni permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat. So, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tidak mengetahui ataupun tidak tahu sama ada anda layak untuk menerima bantuan asas SARA ini, jadi bolehlah melayari ataupun pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk pertanyaan dengan lebih lanjut. Okey, baiklah. Ini adalah asas sumbangan asas rahmah, iaitu dikenali sebagai SARA. Bagaimana pula dari segi perubatan madani? Perubatan madani itu perlu membuat permohonan ataupun bagaimana? Okey. Untuk perubatan madani pula, pemohon yang layak STR akan dapat bantuan perubatan madani lah. Itu ikut kelayakan data STR. Jadi sebagai contoh, tahun 2023 pemohon ni layak dengan status kahwin dengan ada anak seorang. Jadi untuk bantuan perubatan madani ni, dia akan layak untuk kategori isi rumah dan seorang tanggungan lah. Maksudnya 3 orang tu boleh pakai untuk perubatan madani tu. Yang itu data diambil daripada mana? Data tu diambil daripada permohonan STR lah, yang berstatus lulus. Berstatus lulus saja yang boleh menerima perubatan madani. Klinik-klinik yang tertentu ada diberitahu ataupun bagaimana? Yang tu boleh buat semakan dalam portal untuk inilah bantuan perubatan madani tu. Dia ada senarai klinik-klinik yang ambil bantuan tu. Tak semualah. Tak semua klinik ada. Okey, baiklah. Jadi sekiranya anda lulus bantuan sumbangan tunai rahmah, anda layak untuk menerima perubatan madani yang disalurkan oleh kerajaan. Okey, baiklah. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung program kita kali ini. Rasanya boleh tak Encik Safwan ataupun Puan Natrah terangkan secara random ataupun secara keseluruhan tentang sumbangan tunai rahmah kepada penonton sekalian? Okey, untuk permohonan STR 2024 seperti yang telah dimaklumkan, kita dah buka permohonan daripada 1 November 2023 dan akan dibuka sepanjang tahun lah. Maksudnya tak ada tarikh. Tutup dah lagi lepas ni. Jadi pemohon bila-bila masa boleh datang. Contoh macam bulan ni datang, kemas kini kahwin saja. Bulan depan dah ada anak. Bulan depan datang balik semula, isi borang, kemas kini maklumat anak. Jadi masalah? Kita tak ada masalah untuk tu. Okay. So maksudnya kalau tahun ni bulan 12 lah, contohlah anda kata saya kahwin bulan 12. So bila kahwin bulan 12, tiba-tiba, bukanlah tiba-tiba, maksudnya tahun depan tu tak sempat nak tahun ni tak sempat nak kemas kini. So saya masih boleh kemas kini untuk tahun depan. Oh, okey. Sekiranya pemohon terlepas peluang untuk mengisi borang sumbangan tunai rahmah, bolehlah berbuat demikian di mana-mana lembaga hasil yang terdekat. Okey, kita buka soalan. Sekiranya ada pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin bertanya tentang lebih lanjut mengenai sumbangan tunai rahmah, dipersilakan untuk bertanya.
Ada soalan yang ditanyakan? Okey, nampaknya tiada soalan. Mungkin penjelasan daripada Encik Safa dan Puan Nata amat jelas lagi, terang orang kata kan. Okey, baiklah. Mari kita sama-sama diharap topik kali ini yang dibincangkan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga pendedaan kepada mengenai proses permohonan sumbangan tunai rahmah yang akan dijalankan pada tahun 2024. Jadi, semoga kita akan berjumpa di dalam segmen yang lain, Koma Buntu Teman Bantu, sehingga kita berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat terjumpa lagi.